Tonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Kembali lagi. Dah lama tak jumpa dia ni kan. Terima kasihlah pada Hidayat tu Betul. Dia cakap dia nak permanent. Boleh tak? Permanent. Lepas tu dia cakap dia nak buat puaka juga jadi host. Boleh tak macam itu? Silakanlah cuba try. Rasa dia nak kan? InsyaAllah. Okay. Dia dah praktis kat rumah. Tapi dia buat good job. Good job. Good job. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum apa-apa, jangan lupa jangan skip apa nama orang tu? Bantu kita. Itulah bagi apa? Sokongan pada kita semua. Betul lah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Dan terima kasih jugalah kepada pihak penaja kita iaitu Tech Team SG. Kalau sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan pasal hartanah, pasal rumah, nak beli, jual, beli, sewa rumah, bolehlah hubungi mereka di sini. Ya, di talian berikut. Ya. Dia pandai lah, hafal lah dia punya line. Siapa? Oh, ya. Host tu. Betul. Apa nama dia? Okey, tak apa. Okey, minggu ni kita akan berbual pasal kuda kepang. Ramai yang mesej juga tahu Ustaz. Mesej pula email dia cakap, boleh tak cover pasal kuda kepang? Dah gitu je, tapi tak tahu nak apa dia nak. So cakap pasal kuda kepang ni, saya nak tanyalah. Kalau kuda kepang ni, orang yang berkecimpung dalam kuda kepang, kalau sebagai performance, it's okay. Joget-joget kan, tarian, sekolah, okay. Tapi kalau bagi mereka yang buat seni sampai mendalam, ada yang kita nampak tu macam menurun-menurun tu semua, apa pandangan Ustaz tentang seni di DK Barat sebegitu? DK Barat kuda kepang. Selamat sebulan dah berehat. Okey. Tak apa. Okey. So kita nak kena faham dulu. Saya faham. Kuda kepang ni termasuk daripada suatu adat. Betul. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Contohnya macam tadilah you katakan yang DK Barat pun termasuk daripada kesenian. Tapi kita kena faham dulu, apakah kesenian tersebut bercanggah dengan syariat Islam ataupun tidak. Jadi kita tengok dari asal usulnya, kuda kepang berasal daripada Indonesia, daripada Jawa. Oh ya. Yang mana untuk Melayu kita panggil sebagai kuda kepang. Untuk orang Indonesia kita panggil sebagai kuda lumping. Kuda lumping Pak? Kuda lumping tu sama kuda kepang, exactly the same. So asalnya daripada mana? Jawa mana? Dia sebetulnya daripada Ponorogo. Daripada Ponorogo. So orang-orang Ponorogo ni dia jadikan sebagai suatu kesenian ketika ada majlis kahwin, ketika ada majlis apa sahaja ataupun just nak show gitu ya. Ini dipanggil sebagai Agustusan. Agustusan tu maknanya hari kemerdekaan Indonesia. Dia dipanggil sebagai Hutri. H-U-T-R-I. Hutri. Hari ulang tahun Republik Indonesia. Hutri. So Agustusan, jadi dia akan buat permainan seperti itu, kesenian seperti itu. Alright. Jadi yang di mana untuk kuda kepang ni ada dia punya syarat-syarat dia tertentu. Contohnya yang pertama di antaranya perlu ada berbentuk kuda tu. Benda yang dinaikkan tu seperti kuda tu. Papan macam tu. Papan tu. Tu pertama, kemudian penari, kena ada penari, kemudian kena ada yang memain muzik, main gendang, yang main angklung. Kemudian ada juga perlukan dia punya ketua dia ataupun kita panggil sebagai Pak Bomohnya. Oh ya? Yes, perlukan. Kenapa untuk seru-seru. Pertama sekali adalah untuk pemujaan-pemujaan tersebut. Dan untuk mengendalikan majlis tersebut. Semuanya tergantung pada Pak Bomoh ni. Ketua ni. Tapi kenapa bila perform kuda kepang tu mesti nak panggil, nak seru? Of course, sebab itu dia bukan hanya kesenian sahaja. Sama seperti tadi yang Putri. Tadi yang tepuk-tepuk tu apa tadi? DK Barat. Susah betul DK Barat. DK Barat lain. Dia tak perlukan orang untuk pemujaan panggil tak payah. Tapi ini perlu ada pemujaan sebab ada benda yang perlu
dimasukkan ke dalam diri agar berbentuk seperti kuda tersebut. Yang di mana dia adalah khawariqul adah. Dia di luar adat daripada adat seorang manusia. Macam kita tak boleh, sebetulnya kita tak boleh makan kaca. Yang di mana orang-orang kuda kepang, diorang boleh makan kaca. Diorang boleh hancurkan kelapa dengan betul. Kakinya ataupun dengan dia punya tumitnya dan lain-lainnya, which is sangat impossible bagi kita. Betul gigit boleh gigit, boleh tarik keluar kan. Itu bukan perkara yang biasa. Maknanya perkara yang luar kebiasaan manusia. Ini yang sebetulnya yang keluar daripada syariat Islam. Jadi kalau nak tengok pun, nak buat kuda kepang ni ada pengeras dia. Ada juga? Ada pengeras dia. Ada pengeras yang perlu diberikan kepada bomoh tersebut ataupun yang menjaga kawasan ataupun kawasan kuda kepang tu. Pak bomoh ni. Ustaz tu, pengeras tu apa selalu? Antaranya adalah kemenyan. Antaranya adalah air putih. Ada dicampur, kalau orang Indonesia dicampur dengan nasi dan juga lauk-lauk tertentu. Sebagai pengeras je. Rather than duit lah. Kebanyakan seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang saya rasa yang kemenyan ke apa yang ni semua sudah digantikan oleh duit. Rather than makanan ataupun barangan. Kemudian kalau kita tengok dalam irsyad fatwa Muiz, bahawasanya kuda kepang ini memang keluar daripada syariat Islam. Maknanya ada pemujaan-pemujaan. Dan saya pernah sekali ruqyahkan orang yang pernah ikut kuda kepang dan aktif. Di antara, saya tanya dia, apa di antara pembacaan-pembacaan yang perlu diucapkan. Yang pertama adalah membaca suratul Fatihah, tetapi baca surah Al-Fatihah tu terbalik. Oh ya? Maknanya instead of Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin kan ke bawah. Tak, ini daripada bawah ke atas. Wow. Bila kita mengubahkan ayat Al-Quran, bila kita mengganti-gantikan ayat Al-Quran daripada aturannya, maka itu termasuk daripada istihza. Istihza tu apa? Maknanya kita menghina ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah cantik-cantik Allah susun. Dan juga ketika Allah susun, dia akan ikut, maknanya dia akan ikut cantik sekali. Tapi bila kita bacakan terbalik, maka dia akan jadi aks. Aks tu maknanya berlawanan. Dia punya ayatnya jadi berlawanan. Yang tadinya bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan adalah termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian para nabi, para syuhada dan lain-lainnya. Tapi sekarang jadi berubah. Yang tadinya dapat kenikmatan, jadi dapatkan azab. Dan sebaliknya. Gitu. Jadi itu merupakan suatu perkara yang keluar daripada ajaran Islam, maka tidak diperbolehkan. Apa sahaja yang keluar daripada ajaran Islam, walaupun ia termasuk daripada adat, maka tidak diperbolehkan. Macam dikir barat, it's fine. Tak ada masalah. Dia walaupun ada kesenian, tapi tak ada sesuatu yang dalam dikir barat yang keluar daripada syariat Islam. Begitu juga yang silat. Silat adalah suatu kesenian. Kan ketika buka silat kan ada bunga-bunga tertentu yang harus dibuka ataupun dipermainkan kan. Tetapi ketika kita buka tu, kemudian ada bacaan-bacaan yang ada unsur-unsur syirik ataupun ada jampi-jampi tertentu sehingga adanya kekebalan, sehingga adanya kalau kena bacok ke ataupun kena pisau ke, kena apa ni semua tak ada masalah kan. Itu semua tak diperbolehkan dalam Islam. Tu kira-kira macam dapat bantuan daripada jin. Yes, bantuan daripada jin. Tapi mereka akan selalu bilang ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian tengok sendirilah kalau ibadah kita macam mana, kita punya zikir kita macam mana, kita baca Al-Quran macam mana. Takkanlah kita tak baca Al-Quran ataupun jarang baca Al-Quran, kemudian solat pun kadang-kadang solat tak solat, kemudian zikir pun zikir tak zikir, selalu buat maksiat, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya bahawa saya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan seperti itu. Jadi tak benda yang tak masuk akal sebetulnya. Dan orang-orang soleh pun tak adalah sampai gitu. Jadi ketika kalau tengok para nabi, kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. 4 khalifah ni. Hampir semuanya ini dibunuh semua.
hampir semuanya dibunuh. Ketika dalam solat ke, semuanya dibunuh. Takkanlah kita bilang yang bahawasanya Sayyidina Umar bin Khattab, takkan dia punya keimanan dia tak tinggi, takkan dia tak baca Al-Quran, takkan dia tak zikir, takkan dia tak solat malam. Mereka lakukan, tapi itulah termasuk syahid. Ketika dibunuh dalam keadaan syahid, itulah termasuk daripada kenikmatan sebetulnya yang Allah berikan, iaitu berbentuk syurga di akhirnya itu. Maka sebetulnya syaitan ni tak nak kita mati syahid. Sebab apa? Ketika orang mati syahid, maka dia akan masuk syurga. Bi ghairi hisab, tanpa ada hisab. Ini yang sebetulnya mereka tak nak. Jadi biar kita lalui fasa seperti orang biasa dan mereka mudah untuk ganggu kita sehingga kita akan melencong masuk ke neraka. Na'udzubillah. Seperti itu. Jadi kalau boleh kuda kepang ke kuda lumping ke apa sahaja, jangan mainlah. Kalau nak, jadilah kuda laut. Kan? Cute je. Main kat laut je. Satu lagi. Ni, diorang kira macam kuda kepang ni seni dia. Daripada dia punya penari-penari, dia punya gamelan-gamelan, alat muzik tu semua kadang diisikan lah kira kan. Sebab kadang bila diorang main ting-tang-ting tu, nanti orang yang tak ada kena-mengena duduk tepi pun ada yang macam dia menurun. Itu di antaranya disebabkan oleh pemujaan-pemujaan. Dia gamelan tak semestinya semua gamelan dia boleh activatekan benda-benda ni. Okay. Dia kadang-kadang adalah jampi-jampi yang dibacakan oleh Tok Bomoh di awal sekali tu. Itu yang akan activate kan semua. Jadi orang yang kadang-kadang ada gangguan pun dia boleh activate. Yes. Dan di antara pantang larang bagi orang itu adalah betul, tak boleh nampak benda yang merah. Pun nak tanya. Yes. Kau pakai baju merah nanti dia kejar. Asal itu di antara pantang larangnya. Tak tahu pasal. Wallahu a'lam. So itu merah dan sebetulnya diorang pun tak boleh tengok kaca. Nak makan. So dia akan rasa seperti nak makan. Itu di antara dia punya pantang larang dia. Cuma sekarang jadi pantang larangnya yang kaca tu dijadikan sebagai suatu pertunjukan lah. Walaupun ia adalah termasuk daripada pantang larang, tapi dijadikan sebagai satu pertunjukan. Nah, tengok ni. Ini betul kuda kepang. Gitu. So sekarang bagi penggiat kuda kepang yang mungkin dah lama, lepas tu terus macam ada gangguan dalam badan, apa nasihat Ustaz pada diorang semua? Diorang nak buang tu tak tahu nak pergi mana. Okay. First kali, biasanya bagi orang-orang yang terkena daripada gangguan daripada kuda kepang ataupun yang pernah menceburi kuda kepang, biasanya dia akan sakit di bahagian perutnya. Akan ada masalah. Either dia akan ada constipation ataupun dia akan selalu ada diarrhea ataupun untuk perempuan dia akan selalu ada menstruation cycle. Irregular menstruation cycle. Jadi apa yang dia kena buat? First kali dia adalah untuk bersihkan dia punya perut dengan minum susu dicampur dengan madu. Yang macam kita dah ajar tu lah kan? Yes. So susu 750 ml. Maknanya setengah daripada yang 1.5 liter. Yang biasa beli, it can be any brand. Setengah tu tuang dalam cawan, beberapa cawan, kemudian letakkan satu sudu madu each. Kemudian dibacakan ayat ruqyah. Paling simple seperti biasa, Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Kalau nak tambah dengan ayat lain, boleh, tak ada masalah. Ayat-ayat tentang sihir boleh. Surah Yunus 81, 82. Surah Al-A'raf ayat 117 hingga 119 pun boleh ditambahkan lagi, baru nanti minum. So minum straight kalau boleh, dan cari hari yang besoknya you tak kerja. Ataupun you tak ada any activity sebab you akan banyak ziarah ke toilet untuk buang. Dan gangguan-gangguan dia akan keluar sekali. Dan kalau boleh, ruqyahkan diri setiap hari. Mudah saja nak ruqyahkan diri. Tangan kanan letakkan di atas dada, yang kiri di perut, kemudian diusapkan sambil dibacakan ayat ruqyah. Fatihah, ayat kursi, 3 kul, kemudian ditolakkan ke atas. Nanti dia akan muntah sendiri, dia akan keluar. Walaupun tak semua gangguan keluar melalui muntahan, tapi kadang-kadang dia akan keluar melalui atas ataupun dia akan keluar melalui bawah. Itu boleh try. Boleh try. Apa kalau orang tanya sampai bila nak cuba gini? Sampai gangguan dia hilang. Okay. Cuma yang buat yang susu tu jangan minum tiap hari lah. So satu minggu at least 2 kali. Alright. So kalau misalnya ada yang macam ragu-ragu, tak tahu macam, kan sekarang kita macam nak buat tapi takut tak menjadilah kata orang tu kan, sebab tak yakin. So Ustaz boleh tolong juga kan? Boleh, tapi dia kena yakin juga.
And dia tak boleh macam kadang-kadang kalau macam adik kita ataupun anak kita ada ikut kuda kepang kemudian panggil ustaz datang tapi orang tu tak tahu. Kira macam ustaz tu datang surprise hari ni ruqyah. Dia tak tahu dan dia tak nak diruqyahkan, itu tak boleh. Oh, dia mesti two way traffic lah. Kata orang tu sana pun izinkan. Betul. Kena ada keizinan daripada orang tersebut untuk diruqyahkan dan dia sendiri kena ada niat untuk sembuh dan untuk buang. Kalau dia masih lakukan tapi dia ruqyah kemudian lakukan lagi, dia tetap akan sama sahaja. Okey. Faham. Jadi bagi you all yang mungkin nak buang semua, nak cuci tangan, cuci kaki, cuci mulut, semua. Boleh cuba minum susu dengan madu tu. Dan kalau misalnya nak lebih lagi, macam rasa was-was, betul ke tidak, dah habis ke tidak, 100% dah clear ke tidak, bolehlah ke Tafsir.com buat booking. Boleh diruqyahkan. Thank you, yes. Boleh diruqyahkan, tak ada masalah. Kan? Boleh. Apa lagi soalan? Oh, kita ada panggilan Ada panggilan? Ada. Okey. Terputus, tak bayar bil. Bil terputus. Sedih. Putus bil. Okey, bagi yang dah tanya pasal kuda kepang ni semua, diharapkan terjawab sudah pasal kuda kepang. Mungkin ada kita terlepas nak bagi info, tak ada. Mungkin semua dah okey pasal kuda kepang kan. Memang di luar ajaran Islam, tak boleh sebab ia bersangkut paut dengan jin. Dan satu juga, kalau mungkin you all dah berhenti, walaupun benda tu masih ada apa yang you all practice tu semua, mungkin dia akan mengganggu keluarga lain. Yes, true. Dia akan, Kan? of course. Of course. Orang Afrika, of course. Okey. Dan ketiga, you all buatlah apa yang Ustaz dah ajar tadi, tips tu, dan teruslah dan apa-apa amalan yang you all belum, kata orang betul, nak ubah, tapi amalan-amalan tu kita tak buat. So kalau boleh buat pelan-pelan. Kalau tak tahu pun buat pelan-pelan sebab niat nak berubah, insya-Allah. Betul. So it's always the best. Tahun ni nak masuk Ramadan lagi kan. Nak ubah tak ada kata terlambat. Nak buang benda-benda ni semua tak ada kata terlambat. Ketika bulan Ramadan itu waktu yang paling senang sekali untuk buang benda-benda apa-apa sahaja yang kita pernah ambil dulu, kita pernah buat perjanjian dulu ke apa sahaja, paling mudah untuk kita buang. Sebab apa? Bulan Ramadan kita akan isikan diri kita dengan puasa, dengan ibadah, dengan solat malam, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran. Itu akan memberikan kekuatan lebih lagi diri kita untuk kita buang benda-benda ni semua. InsyaAllah. Percaya. Baiklah, itu saja untuk topik kita hari ini, kuda kepang. So, satu lagi kita nak kasih information. Kalau mungkin ada kat luar sana yang mungkin ada niat nak pergi umrah kata kan. Nak pergi umrah. Masih tengah choose mana aku nak pergi, company mana nak pergi. Boleh terus ke? Boleh langsung ke www.atafsir.com. InsyaAllah kita ada kat situ. Dan kita punya special guest yang akan ikut bersama dengan kita semua adalah Ustaz Suzairi. Yang beliau sendiri akan join kita untuk umrah insya-Allah pada 30 hari bulan November sampai 14 hari bulan Disember pada tahun ini insya-Allah 2022. Insya-Allah jom ajak kawan-kawan, ajak family members, kita pergi sama-sama, kita pergi umrah. Ada orang tanya macam mana nak buat booking, nak bayar sepenuh ke, nak bayar ansuran ke, macam mana? Tak payah buat full payment. Bayar $500 for deposit sahaja. To book your slot. Book slot dulu. Okey. Dah book, lepas tu terus nanti bila nak dekat baru bayar penuh. Yes, true. 1 month before baru penuh. So sekarang dah boleh tabung dulu lah. Boleh menabung menabung dulu sekarang kan. Bagus untuk pergi umrah. InsyaAllah. Satu lagi, kalau dah taruh dia dah book $500. Lepas tu terus ada something orang tak boleh. Duit tu burn ke ataupun nanti kasih balik? InsyaAllah kalau sebelum 1 bulan ke apa, insyaAllah boleh. Tak ada masalah pun. Okey. Itu saja. Apa semua boleh ke atafsir.com untuk dapatkan informasi mengenai umrah. Dan bagi yang nak beli rumah ke apa, jangan lupa bolehlah terus contact The Tech Team SG untuk dapatkan nasihat. Telefon je diorang. Betul. Diorang boleh buat webcam, Zoom tu semua. Zoom, yes.
Ya. Tanya pasal apa-apa sajalah ya, betul. Betul. Dan kalau korang ada apa-apa soalan lagi nak tanya ataupun yang kita terlupa nak ketengahkan topik-topik yang menarik, bolehlah email kepada kami iaitu di puakasg@gmail.com dan ikut follow kita punya Instagram iaitu di Puaka Official. Dan yang paling penting sekali, kita punya Facebook. Jangan lupa untuk subscribe. Facebook pula, YouTube. Facebook, kita ada Facebook tak? Tak ada, sedih. Kita punya YouTube lah, kita punya YouTube. Subscribe kita punya YouTube. Kemudian tekan butang loceng biar dapat notification bila kita uploadkan video kita ni baru. Dan jangan lupa juga untuk support kita punya merch. Yes. Jadi kita ada banyak sebetulnya. Kita ada macam-macam jaket, ada topi pun ada. Topi ada tapi sekarang dah out of stock. Out of stock, topi out of stock. Out of stock dah habis dah. Dah habis ah. Tengah order lagi, tengok macam mana datang nanti. Baru kita nanti kita update kat website ya. Yo macam-macam ada. Kita ada hoodie ada, kita ada ni apa, bomber jacket semua kita ada. Windbreaker ada. Windbreaker angin. Angin pecah. Angin pecah windbreaker. Okeylah. Jumpa minggu depan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam. Windbreaker.